Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kita bertemu lagi untuk perbincangan soalan penyelesaian masalah matematik. Okay, kita pergi kepada soalan. Syahidah membuat pinjaman kereta sebanyak RM30,000 dari sebuah bank. Dia perlu membayar faedah. Okay, membayar faedah sebanyak 2.5% setahun daripada pinjaman itu. Berapakah jumlah pinjamannya selama 6 tahun? Okey, sekarang ni kita nak cari jumlah pinjaman 6 tahun. Okey, dia membuat pinjaman RM30,000. Okey. Kemudian dia kena tambah dengan faedah. Okey, faedah 6 tahun. Okey, 6 tahun faedah yang dia perlu bayar. Okey, macam mana kita nak cari kat sini? Macam mana kita nak cari jawapannya? Okey, kita mulakan dengan mencari faedah untuk setahun dahulu. Okey. Faedah setahun adalah 2.5 per 100 darab dengan RM30,000. Okey, kita masuk sifar. Jadi RM300. Okey, kita darabkan dengan 2.5. Okey, tengok berapa yang dapat. Sifar kita masuk, letak di bawah. 3 darab 5, 15. 1 di atas. 3 darab 2, 6. Tambah 1, 7. Okey, 1 nombor 5 sifar 1 titik. Okey, ada 1 nombor sahaja selepas titik perpuluhan, jadi yang kat bawah ni pun sama. Jadi jumlah pinjamannya, jumlah faedah untuk setahun adalah RM750. Bermaknanya kita perlu cari 6 tahun. Okey, jadi RM750 darab dengan 6 tahun. Okey, kita akan dapat di situ sifar darab 6 sifar. Okey, sifar darab 6 sifar. Sifar darab 6 sifar. 5 darab 6, 30. 3. 7 darab 6, 42. 42 tambah 3, 45. Jadi, ini adalah jumlah pinjaman, ini adalah jumlah faedah yang dia terpaksa bayar dalam masa 6 tahun. Okay, sekarang ni kita nak cari jumlah pinjaman semua. Okay, maknanya tadi kita balik kepada mula-mula tadi, RM30,000 tambah dengan faedah 6 tahun. Jadi, pinjamannya RM30,000 tambah dengan faedah selama 6 tahun RM4,500. Jadi jumlah semua pinjamannya adalah RM34,500. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Rajah 8 menunjukkan isi padu air di dalam 2 buah bekas. Okey, iaitu bekas P dan juga bekas Q. Bekas P mengandungi 800 ml, manakala dalam bekas Q mengandungi 1.4 liter. Okey, ataupun 1400 ml. Berapakah isi padu di dalam liter? Berapakah isi padu dalam liter air yang perlu diambil dari Q dan dituang ke dalam bekas P supaya isi padu kedua-dua bekas menjadi sama banyak. Maksudnya di sini, air dalam bekas Q, okey, air dalam bekas Q, banyak mana kita nak masuk dalam bekas P supaya kedua-duanya menjadi sama banyak. Okey, supaya kedua-duanya menjadi sama banyak. Jadi, banyak mana air dalam bekas Q lebih? Okey, kita tengok sini, banyak mana lebih? Okey, bahagian ni yang lebih. Bahagian atas adalah bahagian yang lebih. Jadi untuk menyelesaikan masalah bagi soalan ni, okay, kita buat ayat matematik dahulu.
Kita tuang air daripada Q, maknanya 1.4 liter. Tolak dengan air bekas P 800 ml. Kemudian kita bahagi 2 supaya ia menjadi sama banyak. Okey, kita selesaikan dahulu dalam bentuk T. Okey, sini liter, mililiter, 1.4. Okey, tambah sifar 2 di belakang, jadi 1400 mililiter. Okey, tolak dengan 800 mililiter. Okey, tolak seperti biasa, sifar, sifar. Tak boleh kita pinjam. 14 tolak 8 jadi 6. Okey, sifar. Okey, sekarang ni air yang lebih, air yang dipaksa masukkan dalam P pada peringkat awalnya kita masuk dahulu. Jadi 600 ml ataupun 0.6 liter. Okey, supaya air di dalam kedua-dua bekas menjadi sama banyak, kita bahagi 2. Jadi 0.6 liter bahagi 2. Okey, CP2 1, 0.3. Jadi jawapannya adalah 0.3 liter. Okey, 0.3 liter air terpaksa dimasukkan ke dalam bekas P. Baiklah, kita pergi ke soalan seterusnya. Soalannya berbunyi, min markah bagi 3 orang murid ialah 79. Okay, min markah bagi 3 orang murid adalah 79. 3 orang murid, markahnya adalah 79. Markah murid pertama ialah 73. Okay, 73 ini adalah markah murid pertama. Manakala 2 orang murid lagi mendapat markah yang sama. Cari markah murid yang ketiga. Okay, sekarang ni kita nak cari markah bagi murid yang ketiga. Okay, macam mana kita nak dapatkan min? Okay, macam mana nak dapatkan min? Maknanya kita tambah A tambah B tambah C bahagi 3. Ini adalah cara untuk mendapatkan min. Okay, dekat sini dah diberi min. Minnya adalah, min bagi 3 orang murid ni adalah 79. Okey, sekarang ni langkah pertamanya adalah kita cari jumlah ABC, jumlah 3 orang murid. Maknanya 79 darab dengan 3. Okey, 9 darab 3 27. 7 darab 3 21, 21 tambah 2 23. Jumlah markah murid ketiga-tiga orang ni adalah 237. Okey, di sini diberi markah murid pertama ialah 73, bermakna A ini adalah markahnya 73. Okey. Dan dua orang murid yang lebih ni, B dan C, mendapat jumlah markah yang sama. Jadi kat sini untuk cari B dan C, kita tolak dahulu 237 tolak dengan 73. 7 tolak 3 4. 3 tak boleh pinjam. 13 tolak dengan 7 6. 164. 164 adalah markah B dan C. Sekarang ni dia nak markah murid yang ketiga, bermakna kita bahagi 2. Okey, 1 CP2 8 darab 2 16, 2 darab 2 4. Jadi jawapan yang kita dapat di sini adalah markah bagi murid yang ketiga 80.